A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nusina. Amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, pengurusi surau, ahli jawatan kuasa surau, para alim ulama, para asatizah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia waktu yang Allah berikan kepada kita, dapat kita sama-sama hadir di surau ini, sama-sama kita solat maghrib berjemaah, sama-sama Allah berikan kepada kita ruang dan waktu untuk kita duduk sama-sama mendengar ayat-ayat Al-Quran, mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan kita belajar ini Allah tambahkan keimanan kepada kita, tambahkan kepercayaan kepada kita. Allah turunkan rahmat, Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Moga-moga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang begitu kita redha untuk bertemu dengan Allah, dan Allah juga redha untuk bertemu dengan kita. Dalam Quran Allah Taala menyebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Apabila orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa itu nak kembali kepada Allah, Allah sendiri cakap radhiyallahu anhum, Allah redha untuk bertemu dengan mereka. Siapa dia? Orang yang beriman, orang yang bertakwa. Itulah kita insya-Allah. Wa radu'an, kata Allah. Dan orang yang nak bertemu dengan Allah tu juga redha, sangat gembira untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ni viral satu video seorang imam di Maghribi, Maroko Maghribi. Dia tengah berkhutbah Jumaat. Dia tengah menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengah-tengah khutbah, slow habis. Asyhadu an la ilaha illallah. Jumaat. Kebetulan ada pula orang rakam. Dia pun mungkin baru rakam, sebab mungkin suara imam tu memula tinggi, turun. Orang pun buka handphone duk rakam, tengok apa yang nak berlaku. Allah ambil dia waktu khutbah. Allahu Akbar. Waktu yang cukup baik, hari Jumaat. Dia seorang imam sedang berkhutbah, memberikan peringatan, sedang bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zahir kita nampak satu kematian yang didambakan oleh setiap daripada kita, mati dalam keadaan suasana yang zahirnya kita nampak husnul khatimah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, jadi kita datang menuntut ilmu ni, doa minta Allah Subhanahu wa taala kita. Itu yang imam doa tadi, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutuplah kehidupan aku ini, kematian aku ini dengan kematian yang baik. Wala takhtim alaina ya Allah, dan jangan tutup kematian kita ini yang kematian yang buruk. Biar kalau Allah Taala nak ambil nyawa kita dalam keadaan tuan-tuan tengah belajar, tengah duduk kuliah maghrib, baca-baca kitab, tengok ada yang terlintuk habis. Allahu Rabbi. Tengah solat sunat, qabliyah ke ba'diyah ke, tengah solat sunat, tengah solat wajib, solat berjemaah, Allah Taala ambil umur kita waktu itu. Nampak alhamdulillah, zahirnya nampak yang husnul khatimah. Doa kepada Allah, moga kalau kita nampak kematian yang begitu, menjadi inspirasi kepada kita. Ada dalam riwayat disebutkan bahawa manusia itu sebagaimana dia mati, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan sedemikian, bersama dengan golongannya, keadaan, suasana dia.
Jadi kalau orang tu mati, ada orang mati dalam keadaan sujud, ada orang mati tengah dalam solat, jadi insyaAllah dia bangun bersama dengan golongan-golongan orang-orang yang dia cintai, insyaAllah. Jadi kita doa kepada Allah SWT, semoga Allah berikan kita rezeki akhir hidup yang sedemikian. Kita rajin datang kuliah, amalan-amalan kita moga Allah berikan akhir sedemikian. Jadi insyaAllah pada malam ni kita sambung pengajian kita menggunakan kitab Ulum Al-Quran karangan Dr. Abdul Latif Muda dan juga Dr. Rosmawati Ali Mat Zain, itu terbitan Pustaka Salam. Kita dah sampai kepada muka surat 5, kita sampai penusat 5 bab yang kedua. Pada pengajian kita bulan lepas, pada 4 hari bulan 7 pengajian kita telah berkenalan dengan kitab ini dan kita dah masuk kepada bahagian A, iaitu konsep ulum Al-Quran. Bahagian pendahuluan tu kita dah bincang semua. Dia masuk kepada skop yang pertama, ta'rif ulum Al-Quran. Kita dah masuk dari sudut bahasa dan juga dari sudut istilah. Kita dah bincangkan di sudut ta'rif. Kemudian pada malam ni insyaAllah kita sambung pada surat 5 itu bab yang kedua, iaitu ta'rif Al-Quran dari sudut bahasa dan juga istilah. Sebelum ni pengajian kita pada bulan lepas kita membincangkan tentang ulum Al-Quran. Apa itu ulum kan? Bahagian-bahagian jadi dibicarakan. Pada malam ni kita akan masuk ta'rif Al-Quran dari sudut bahasa dan juga istilah. Kata pengarang dia kata kalimah ulum yang disandarkan kepada Al-Quran, sebab nama dia ulum Al-Quran. Jadi ulum itu disandarkan kepada Al-Quran, membawa pengertian semua ilmu. Ulum tu dia jamak lah, satu ilmun. Ulum tu jadi banyak, jadi plural. Jadi semua ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Hal itu kerana lafaz ulum adalah jamak. Ulum tu adalah plural, jamak, banyak, yang mencakupi semua ilmu yang membahaskan tentang Al-Quran daripada berbagai aspek. Pengarang dia kata ini seperti ilmu tafsir. So ilmu tafsir tu di bawah ulum Al-Quran. Ilmu qiraat bawah ulum Al-Quran. Majaz Al-Quran bawah ulum Al-Quran. Ilmu asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat bawah ulum Al-Quran. Ilmu maki dan juga madani bawah ulum Al-Quran. Ilmu ma awal nazala, apa ayat pertama yang turun, pun bawah ulum Al-Quran. Majaz Al-Quran, Al-Amthal fil Quran. Amthal ni contoh-contoh dalam Quran, perumpamaan dalam Al-Quran. Ada tajuk besar, dalam Al-Quran nama dia Qasam fil Quran. Qasam ni sumpah. Ada ulama buat karya kitab tentang qasam, tentang sumpah je dalam Al-Quran. Ada bab takhsis dalam Quran, bab takhsis pula. Ada tajuk dalam Al-Quran bab mutasyabihat, ayat-ayat yang mutasyabihat. Ada satu tajuk. So banyak kitab-kitab kecil yang membahaskan tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Ini dibuat contoh sikit tadi sebagai pengenalan. Kalau tafsir pun bawah ulum Al-Quran. Nak masuk kepada tafsir tu ada satu pula ulama dia, karya dia nama dia usul tafsir. Ada ulama kata usul tafsir, ada ulama letak sebagai ulum tafsir. Nak masuk kepada tafsir ada pula ulum, ilmu-ilmu tentang tafsir. Ada ulama kata 17 disiplin ilmu yang perlu dikuasai untuk menjadi mufassir Al-Quran. So ada pun pembahagian dia. Okey, dia kata topik yang pertama itu takrif dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa bagaimana dia katakan Al-Quran sudut bahasa membawa beberapa erti. Ini perkataan Al-Quran. Topik yang pertama ni di bawah bab yang kedua, iaitu ta'rif Al-Quran. Al-Quran dari sudut bahasa membawa beberapa erti. Antaranya ialah menurut Imam Asy-Syafi'i. Ini imam mazhab kita. Dia katakan Imam Syafi'i dia ambil pendekatan, dia kata kalimah Al-Quran tidak diambil daripada mana-mana perkataan, di mana ia adalah nama khas bagi kitab Allah, iaitu sama ada sudut nama dengan iaitu sama sudut nama dengan kitab-kitab lain seperti Taurat, Zabur dan Injil, iaitu semuanya adalah nama bagi kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi, macam Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa. Itu 3 kitab itulah, Taurat, Zabur dan juga Injil, sebagai pegangan dan pedoman umat berkenaan.
Imam Asy-Syafi'i dia tak nak pergi kepada perkataan Al-Quran tu diambil daripada ayat-ayat Al-Quran. Imam Syafi'i dia nak kata Al-Quran sebab Nabi sebut dan hadis sebut perkataan Quran, maka dia ambil Quran tu stand alone. Quran itu aja, tak nak kait dengan lain. Memang nama khusus bagi kitabullah, nama yang khusus yang paling utama. Dia kata Al-Quran, selesai. Jangan kaitkan dia dengan lain. Memang nama dia Quran, tak ada yang lain. Itu pegangan, pendekatan yang dibawa oleh Al-Imam Syafi'i. Jadi dia mendekati dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi dan banyak hadis Nabi sebutkan ialah kitab Al-Quran. Al-Quran tu dah jadi nama khusus dah. Tak perlu nak dikaitkan Al-Quran itu dengan benda lain. Quran tu dah tahu Quran aja. Macam orang sebut Meru, orang tahu dah Meru ni. Tak payahlah kait Meru ni berada dalam kawasan kapal ke, berada, tak perlu dah. Sebut Meru semua orang tahu. Sebab apa? Meru tu nama khusus dah. Dah maklum. Sebab nama besar. Begitulah Al-Quran. Tak perlu nak disandarkan kepada yang lain. Itu pendekatan yang dibawa oleh Al-Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua dia kata menurut Al-Farra yang meninggal 207 Hijrah. Dia meninggal lewat sikit daripada Imam Syafi'i. Dia kata Al-Quran diambil daripada kata dasar qara'in. Ini kata Al-Farra. Al-Farra ni ulama bahasa. Biasanya kalau ulama bahasa ni dia akan pergi pada perkataan. Perkataan tu dia akan pergi satu-satu. Dia kata daripada kata dasar qara'in. Qara'in ni yang bermaksud penguat. Hal itu kerana Al-Quran terdiri daripada ayat-ayat yang saling menguatkan dan terdapat kemiripan, mirip antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ini ulama lughah, ulama bahasa pula. Dia ambil perkataan, dia kata Quran itu diambil daripada perkataan qara'in. Qara'in maka dia jadi Quran, yang maksud dia penguat. Dia kata, hal itu kerana Quran terdiri pada ayat-ayat yang saling menguatkan, di antara satu dengan lain saling menguat. Ada yang umum, ada yang khusus, ada yang depan, ada yang belakang. So dia kaitan. So ulama lughah dia melihat dari sudut angle itu. Kemudian yang ketiga, menurut Al-Lihyani yang meninggal 215 Hijrah, ni semakin ke belakang. Dia katakan bahawa kalimah Al-Quran adalah masdar. Masdar ni apa? Masdar ni ialah kata terbitan. Kata terbitan daripada kalimah qara'a. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Qur'anan tu dia jadi kata terbitan, yang dibaca. Yang terbit daripada qara'a, benda yang dibaca, bacaan. Pukulan kata. Kalau kata tembak, tembakan. Sepakan. Jadi yang kan hujung itu dia disebut sebagai masdar, iaitu kata terbitan. Kalau makan, makanan kata terbitan daripada perkataan makan. Minuman tu adalah kata terbitan. Kalau macam ni bacaan. Jadi bacaan itu ialah Quran. Jadi dia kata sini. Kemudian dia kata sini bererti membaca. Dia kata. Namun begitu menurut beliau lafaz Al-Quran adalah masdar, iaitu terbitan dengan makna isim maf'ul. Dia ada isim fa'il. Kalau belajar bahasa, ada isim fa'il, kata nama yang membuat, maf'ul yang kena buat. Oleh itu Al-Quran itu maknanya al-maqru'. Al-maqru' maksudnya yang dibaca. Kalau tuan-tuan kita tengok Quran ni, biasanya Quran tu dia akan dipecahkan kepada 8 makra'. Orang sebutlah 8 makra'. Kalau dulu Quran dulu dia kata 8 ain. Ada ain kan, istilahnya ain. Sekarang ni orang dia pecahkan kata 8 makra'. Jadi makra' tu bahagian-bahagian Al-Quran yang dibaca. Dia pecahkan Quran tu ada hizibnya, istilah hizibnya, ada nisfu hizib, rubu' hizib. Dia ada 60 hizib semua, ada bahagian-bahagian. Nanti kita akan jumpa tu. Jadi kata sini Al-Quran itu maknanya ialah al-maqru'. Maqru' tu yang dibaca, di mana ia merujuk kepada firman Allah. Solehan ini diambil daripada perkataan Al-Quran. Firman Allah dalam surah Al-Qiyamah, auzubillahi minasyaitanir rajim, inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Terjemahan dia, sesungguhnya kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran dalam dadamu.
dan menetapkan bacaannya pada lidahmu. Kata inna alaina jam'ahu, kami yang jam'ahu kumpulkan, wa qur'anah, dia ambil dekat sini, pada sini qur'anah, dan menetapkan bacaan. Dia qur'anah tu ialah bacaan. Kemudian dia katakan fa idza qara'nahu, oleh itu apabila kami telah menyempurnakan bacaannya kepadamu dengan perantaraan Jibril, maka bacalah menurut bacaan itu. Fa idza qara'nahu, apabila kami dah bacakan kepada engkau wahai Muhammad, fattabi' qur'anah, maka ikutlah bacaan Al-Quran itu. Ini beberapa manhaj kita boleh, bila kita baca dalil ni kita dah nampak salah satu kaedah kita belajar Al-Quran, dia kena ada guru. Satu, macam Nabi, dia ada Jibril alaihissalam, tu guru dia. Kemudian kaedah dia ialah guru baca dulu, selepas guru baca barulah murid-murid baca. Dia ikut bacaan guru. Kena ada guru baca, murid ikut. Itu kaedah kita belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Bukan murid aja baca, untuk guru dengar je kan. Tak. Serupa juga. Apabila kalau kita menghafal Al-Quran, kaedah dia dengan guru baca dulu, betulkan tajwid, sebutan panjang pendek dia betul semua, kemudian baru anak murid baca. Lepas baca baru hafal. Disebut sebagai kaedah talaqi musyafahah. Talaqi, kalau talaqi tu maksud dia apa? Talaqi laqiyah, maksudnya ada berlaku pertemuan. Itu disebut sebagai talaqi. Ada, maksudnya ada guru, ada murid. Kemudian bila disebut talaqi, ada pertemuan. Bukan ada guru duduk belakang sana, kita duduk sini, tak jadi. Maksudnya ada berlaku pertemuan. Guru kat depan, kita sebagai murid, satu aspek. Kemudian ulama' tambah lagi, adanya kaedah disebut sebagai musyafahah. Musyafahah ni apa? Sebab Quran ini dia kena, musyafahah ni bibir, kebibiran. Maksudnya diambil bacaan itu, satu guru kena ada, dan murid tu dia kena tengok bacaan guru itu. Musyafahah maksudnya ambil bacaan daripada bibir ke bibir, betul-betul kita ambil bacaan tu daripada mulut guru. Sebab apa disebut musyafahah? Syafahah perlukan kepada bibir, sebab bacaan itu dia bacaan, dia bukan tulisan. Al-Quran ini dia terpelihara dengan bacaan, bukan dengan tulisan. Quran itu turun, Jibril bawa ajar kepada Nabi SAW dalam bentuk bacaan. Suruh Jibril suruh Nabi baca, Nabi ma'ana biqari'in, aku tak kerti baca. Tapi dia ajar, kemudian Nabi ikut dalam bentuk bacaan, bukan dalam bentuk tu tulisan. Dan Quran itu terpelihara melalui bacaan, bukan tulisan. Tulisan itu dia cover je. Dia cover supaya orang yang tak ingat Quran kan, mula tu memang Quran tu dalam bentuk bacaan. Semua sahabat Nabi hafal Quran, semua ingat semua kan. Kemudian bila berlakunya kematian para hufaz, risau, barulah datangnya pendekatan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dia bagi tahu kepada Sayyidina Abu Bakar, dia kata tak boleh ni, ramai hufaz mati, 70 orang mati dekat peperangan yang dihantar para qari mati, maka kita kena ambil pendekatan jam'ul Quran, kena kumpulkan Al-Quran. Maka pendekatan menulis, barulah ditulis Al-Quran tu, yang mana pada ketika itu baru jadi mashaf kerajaan. Baru dia bentuk tu tulisan yang umum. Semua orang ambil tulisan yang sama, takut Quran hilang. Tapi asasnya Quran itu terpelihara adalah bentuk bacaan. Sebab dia kan kalamullah. Dia kan kalamullah. Sebab itu berlaku perbahasan. Ada golongan Mu'tazilah mengatakan Quran itu adalah makhluk. Tak, dia tak jadi makhluk, sebab dia terpelihara tu adalah bentuk bacaan. Tulisan ini untuk elak dia daripada tersalah baca kan, hilang kan. Jadi perlu ada bentuk bacaan. Tapi kalau tuan-tuan, contohnya Al-Quran tu ditulis dengan bahasa Arab, tulisan Arab lah tulis. Kalau dia ditulis, Quran tu ditulis dengan tulisan Braille, boleh kita baca? Dah tak erti dah, kita tak belajar Braille. Ditulis dengan tulisan Cina ke, tulisan India ke, ataupun Quran tu ditulis dengan tulisan Arab, tapi orang tak belajar bahasa Arab, tak boleh juga baca. Sebab Quran tu terpelihara melalui bacaan. Bacaan yang dibaca, dihafaz oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan sini
Kemudian yang keempat, menurut Al-Zujaj yang meninggal 311 Hijrah, dia kata kalimah Al-Quran merupakan kata sifat daripada perkataan Al-Qar'u, bererti himpunan ataupun menghimpun. Dia ambil kata Zujaj pula, dia kata Quran itu kata sifat. Ada yang pergi di sudut bahasa, ada yang nak ambil direct, ni ada pula yang bawa pendekatan ni katakan sifat daripada perkataan Al-Qar'u, yang maksud dia Al-Qar'u himpunan atau menghimpun. Hal ini kerana Al-Quran merupakan kitab suci yang menghimpunkan atau intisari daripada semua kitab-kitab suci sebelumnya, menghimpunkan intisari daripada semua kitab-kitab suci sebelumnya. So dia bawa maksudnya Al-Qar'u. Kata sifat ini kemudiannya dijadikan nama bagi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru erti tersebut menunjukkan bahawa Al-Quran menghimpunkan surah, ayat, kisah, perintah, larangan dan intisari kitab-kitab suci sebelumnya. Jadi dia membawakan sifat itu nama bagi firman Allah. Sebab apa? Dia menunjukkan Quran tu dia himpunkan daripada surahnya, daripada ayatnya, kumpul ayat jadi surah, kumpul surah jadi satu juzuk, dua juzuk, kumpul semua surah jadi Al-Quran. Jadi dia bawa pendekatan begitu, bahawa itu merupakan himpunan ataupun menghimpun. Berdasarkan pendekatan sudut bahasa tersebut, dapat dirumuskan bahawa Al-Quran memiliki beberapa ciri. So dengan 4 pendekatan ini, beberapa ciri boleh diketengahkan. Seperti kitab yang menjadi bacaan. Nak simpulkan 4 pendapat tersebut. Kitab yang menjadi bacaan, kitab yang menghimpunkan berbagai perkara, kitab yang mengandungi berbagai kebaikan, dan kitab yang menguatkan kebenaran. Itu konten daripada 4 pendekatan para ulama. Dari sudut bahasanya, dari sudut pendekatan yang direct, melihat kepada hadis-hadis Nabi, melihat kepada ayat Al-Quran, bahawa pendekatan yang berbeza, yang melihat dari sudut kata terbitan, kan, semuanya nak menjurus kepada makna Al-Quran tersebut, di mana semua erti nama di atas memberikan imej positif terhadap peranan Al-Quran dalam kehidupan manusia. Erti kata lain, Al-Quran dinyatakan sebagai nama khusus yang ditujukan kepada kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru dia pergi kepada di sudut bahasa. Satu-satu nak di sudut bahasa. Kemudian baru dia akan pergi kepada sudut istilah. Ada setengah ulama dia katakan Quran ini asalnya dia tak ada huruf hamzah. Sebab Quran kan Qaf, Ra, Hamzah, Alif, Nun. Kalau tuan-tuan tengok dalam mushaf tu dia tulis Quran Qaf, Ra, Hamzah, Alif, Nun, kan? Dia ada Hamzah, Alif, Nun. Kalau tulisan bahasa Arab dia tak tulis begitu, dia tulis Al-Quran Alif, Lam, Qaf, Ra, Alif. Kemudian atas Alif tu dia ada tanda panjang. Gitu. So dia beza. Kemudian dia ada Nun. So dia kata ulama, dia kata sebenarnya dari sudut Quran ini, dari sudut tulisan, bunyi tak ada masalah. Itu saya katakan tadi, Quran ni terpelihara di sudut bacaan. Orang sebut betul Quran. Awal dulu zaman Nabi, zaman sahabat, perkataan Quran ni dia tak ada huruf hamzah. Huruf hamzah ni tak ada. Dia hanya ada Qaf, Ra, Alif, Nun. Jadi orang boleh baca Quran, dia tak baca Quran. Kalau yang tak reti lah. Tapi bunyi orang akan baca Quran, dia akan ada bunyi hamzah. Kalau dalam bahasa Arab dia tak tanda panjang. Sebab huruf hamzah ni dia tak ada zaman Nabi. Huruf hamzah ni tak ada. Zaman Nabi tu tak ada huruf hamzah. Zaman sahabat pun tak ada huruf hamzah ni. Tak ada huruf hamzah. Zaman sahabat, zaman tabi'in pun tak ada. Huruf hamzah ni dalam Quran ni dia lahir zaman Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, dia meninggal 170 Hijrah. Zaman dia lah, apabila orang nak baca Quran ini, bila nak baca tu dia
ialah bukan orang Arab semua. Masa tu dah 170 Hijrah dah, orang-orang luar bukan bangsa Arab ni belajar Quran. Jadi susah orang nak baca Quran ni, bunyi Hamzah tu, bunyi Hamzah tapi rumah tu tak ada. Rumah Hamzah tu diambil daripada kepala Ain. Jadi rumah tu tak ada. Jadi orang tak tahu ini atas ke bawah ke depan ke. Asal zaman Nabi, sahabat tu dia tulis sama ada dengan huruf alif. Untuk huruf Hamzah tu dia tak tulis Hamzah, sama ada dia tulis huruf alif ataupun kadang-kadang Hamzah tu dia datang dalam huruf waw, ataupun Hamzah tu datang dengan huruf ya, sama ada alif, waw ataupun ya. Itu kemudian jadi orang keliru, susah nak baca. Maka ulama-ulama ni dia fikir, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi 170 Hijrah dia meninggal, dia letakkan satu pendekatan, dia letakkan huruf Hamzah. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok dalam Quran tu, ada Hamzah yang duduk atas waw, dia ada kaedah dia. Ada Hamzah yang duduk atas ya, ada Hamzah yang duduk atas alif, ada Hamzah duduk bawah alif. Itu dia ada yang nama dia, kalau biasa yang kita belajar, orang belajar Hamzah wasal, Hamzah qata. Gitu je lah, Hamzah wasal, Hamzah qata. Itu basic sangat. Kalau kita pergi deep dalam lagi, kita akan jumpa bahawa Hamzah ni rupanya tak ada zaman Nabi huruf Hamzah. Zaman sahabat pun tak ada. Di zaman Khalil bin Ahmad baru dicipta huruf Hamzah tu. Huruf Hamzah tu dia zaman Al-Andalus. Dia kata, ada Hamzah ni dia tak duduk, tak ada rumah. Kita kan kita baca Quran tak perasan tuan-tuan, bila baca tu tengok, Hamzah ni tak ada rumah, tengah-tengah baris tak ada huruf Hamzah. Sebab dia ada kaedah dia, macam mana nak membunyikan tu, nak baris, nak letak atas waw, atas ya, bawah ya, kadang-kadang di kat bawah, kadang kat atas. Kalau kita nanti mungkin tajuk resam nanti kita akan nampak benda tu lebih detail. Tu ada. So ulama mengatakan asalnya huruf Hamzah tu tak ada. Quran tu tanpa huruf Hamzah. Dia dibaca bunyi dia Quran, tapi tulisan tak ada Hamzah. Okey, kemudian kita masuk topik yang kedua, ta'rif dari sudut istilah dia ada. Pengertian Al-Quran sudut istilah sebagaimana dikemukakan oleh ulama, antaranya sebagaimana berikut. Menurut Manna Al-Qattan, Syekh Manna Al-Qattan ni nama yang cukup besar lah. Jadi karya dia Mabahis fi Ulumil Quran. Syekh Manna Al-Qattan, seorang ulama Mesir. Dia meninggal 1995 Hijrah. Dia ikhwan lah, golongan Ikhwanul Muslimin. Karya dia banyak, dan antara karya dia yang orang pakai sampai hari ini ialah tentang ulum al-Quran, Mabahis bil ulumil Quran, Syekh Manna Al-Qattan, dia rujukan. Okey, dia kata menurut Manna Al-Qattan, Al-Quran merupakan kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membacanya memperoleh pahala atau dikirai ibadat. Satu dia kata kitabullah, itu yang pertama, poin yang pertama Al-Quran. Kemudian yang kedua, diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu poin yang kedua. Dan yang ketiga, membacanya memperoleh pahala atau dikirai ibadat. So 3 poin yang dibawa oleh Manna Al-Qattan. Satu. Kemudian Abu Syahbah pula, dia kata Al-Quran ialah kitabullah, tetap kitabullah, yang diturunkan sudut lafaz dan maknanya. Dia tambah pula lafaz dan juga maknanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan secara mutawatir, serta ditulis pada mushaf mulai awal surah Al-Fatihah hingga akhir surah An-Nas. Panjang lagi apa yang dia tambah dekat sini. Dia kata diturunkan sudut lafaz dan makna. So lafaz sebutan itu dan juga maknanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan secara mutawatir. So dia ada tambah dia sudut periwayatan Al-Quran, mutawatir riwayat dia. Maksudnya bila dia kata mutawatir ini, yang tidak mutawatir tidak dinamakan Al-Quran. So yang mutawatir je Quran, serta ditulis pada mushaf, ada ditulis pada mushaf, baina daffatain,
mula dengan surah Al-Fatihah hingga akhir surah An-Nas. Definisi ini selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, diambil daripada ayat Al-Quran surah An-Nahl ayat 89. Allah Taala menyebutkan, wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahida 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan ingatkanlah tentang hari kami bangkitkan dalam kalangan tiap-tiap umat seorang saksi terhadap mereka dari golongan mereka sendiri, dan kami datangkanmu, yakni wahai Muhammad, untuk dijadikan saksi terhadap mereka ini, umat-umat kamu, dia kata, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran menjelaskan tiap-tiap sesuatu dan menjadi hidayah, petunjuk, serta membawa rahmat dan berita yang menggembirakan bagi orang-orang Islam. So Abu Syahbah ni dia ambil ayat ini, dia rangkum, dia rumuskan, jadi keluar itu tadi takrif Quran. Kitabullah, ada lafaz, ada makna, kemudian kepada Muhammad ada perkataan mutawatir, kemudian ditulis pada mushaf mula Fatihah sampai An-Nas. Itu pendekatan Abu Syahbah. Kemudian yang ketiga pula, Al-Quran ialah kalamullah berbentuk mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditulis pada mushaf, disampaikan secara mutawatir, dan membacanya dikira satu ibadah. So pengarang yang ketiga ni dia tak tulis daripada siapa dia ambil. Cuma ada nota kaki dekat situ, kita boleh tengok nanti. Okay, berdasarkan definisi tersebut dapat dirumuskan bahawa Al-Quran benar-benar perkataan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diwahyukan kepada Nabi kita yang mulia, sekaligus sebagai mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa sahaja membacanya dengan ikhlas akan diberikan ganjaran pahala. So kita dah tak tahu. Biasa kita dengar Al-Quran ni lah kalamullah, kalam Allah yang diturun. Ada beberapa takrif yang lain. Ini dia bawa 3 je. Ada ulama kata kalamullah al-munazzal, kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril. Ada yang tambah, tidak melalui perantaraan Jibril. Kadang-kadang wahyu ni turun, Jibril bawa. Kadang-kadang tak, Allah Subhanahu Wa Taala ilhamkan terus kepada Nabi dia terus baca. Ini merupakan satu perbahasan dalam kalangan ulama. Sebab ulama bila dia bahas, memang bila takrif ni yang buat ulama kemudian. Zaman Nabi orang tak letak pun takrif Quran ni, orang tahu terus Quran tu direct, tak ada masalah, memang tahu Nabi terima wahyu. Tapi ulama kemudian dia bahas, betulkah, adakah tiap-tiap ayat Al-Quran itu turun Jibril bawa? Tu orang bahaskan. Tak, ada waktu dan ketikanya Allah bagi direct kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada pun melalui perantaraan Jibril. Datangnya pula takrif yang katakan melalui perantaraan Jibril tanpa perantaraan Jibril. Sebab kadang-kadang ada wahyu dia turun, kadang-kadang ada seperti bunyi lebah, kadang-kadang wahyu tu turun macam bunyi loceng, kadang-kadang wahyu tu turun dalam suatu benda yang cukup berat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus dicampakkan ke dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada bentuk begitu, banyak bentuk. Cuma yang common biasa kita dengar, Jibril datang ajar pada Nabi, Nabi baca, Jibril baca, Nabi pun ikut. Itu yang common, yang commonnya begitu. Tapi sebenarnya bentuk dia banyak lagi, cara bagaimana wahyu tu diturunkan. Ada bunyi, macam mana boleh bunyi lebah tiba-tiba Nabi baca jadi ayat Quran, akan pelik tu. Tu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ada berbagai cara. Cuma secara generalnya ini yang ditulis oleh para ulama. Okey. Kemudian kita masuk bab yang ketiga. Masuk kepada takrif ulum Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan, ungkapan ulum Al-Quran telah menjadi nama bagi suatu disiplin ilmu dalam kajian Islam. Untuk itu ulum yang disandarkan kepada perkataan Al-Quran memberikan pengertian bahawa ulum Al-Quran adalah kumpulan sejumlah ilmu yang berkait dengan Al-Quran. Ulum tu ilmu-ilmu yang berkait dengan
Al-Quran. So banyak tadi dia sebutkan di bahagian-bahagian dia. Sehubungan dengan itu, pengertian ulum Al-Quran sudut istilah sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama sebagaimana berikut. Dia ambil balik kata Abu Syahbah. Abu Syahbah dia kata ulum Al-Quran bermaksud beberapa pemahaman yang berkaitan dengan Al-Quran, sudut turunnya, urutan penulisannya, pembukuannya, cara membaca, kemukjizatan, nasikh dan mansuh serta lainnya. Zarqani pula. Zarqani ni dia kitab dia cukup makruf, Manahil Irfan fi Ulumil Quran. Kitab ulum Al-Quran oleh Zarqani. Dia kata ulum Al-Quran ialah ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran itu sendiri, sama ada sudut penurunan, bagaimana diturunkan, sudut dikumpulkan, pengumpulan, pembukuan, bagaimana dikumpulkan Jam'ul Quran, dari sudut bacaan, pembacaan, sudut qiraat dia, penafsiran, bagaimana mentafsir, ijaz, kemukjizatan Al-Quran, nasikh mansuh, ayat yang ada, yang tak ada, yang dibuang, juga semua perkara berkaitan dengan Al-Quran. Kemudian As-Suyuti pula. As-Suyuti juga dia As-Suyuti ni dia banyak kitab lah berkaitan dengan ulum Quran. Dan antara kitab yang masyhur ialah kitab yang berkaitan dengan Asbabun Nuzul. As-Suyuti. Dia kata ulum Al-Quran suatu bidang dan ilmu yang membicarakan tentang Al-Quran, sudut penurunan, sanadnya, adabnya, maknanya, lafaznya dan lain-lain yang berkaitan dengannya. So kita boleh rumuskan, kata pengarang ni, walaupun ulum Quran dibawa dengan pengertian yang berbeza, namun semuanya membawa maksud yang sama, iaitu ulum Al-Quran merupakan satu disiplin ilmu bagi sekumpulan ilmu yang ada kaitan dengan Al-Quran. Oleh itu ulum Al-Quran ialah segala ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Secara umum kita boleh katakan ulum Al-Quran kita mempelajari tentang ilmu-ilmu yang ada kaitan dengan Al-Quran, semua aspek. Kalau dipecah satu-satu memang banyak, cuma ulama-ulama ada sebut beberapa perkara sahaja. Kemudian kita masuk yang bab yang keempat, nama Al-Quran. Dia kata sebahagian ulama menyebutkan bahawa penamaan kitab ini dengan Al-Quran kerana ia mencakupi kandungan daripada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ia mencakupi semua ilmu. Kebenaran ini termaktub di dalam Al-Quran antaranya, dia katakan. Okey. Yang satu dia bawakan dalil sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in wa huda, dia kata. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran menjelaskan tiap-tiap sesuatu dan menjadi hidayah dan petunjuk. Ini dibawakan dalil pertama, nama Al-Quran. Quran ni nama dia banyak. Ada ulama bawa kata 5 nama, ada ulama kata 10 nama, ada ulama bawa sampai 15 nama. So, nama-nama Al-Quran yang diambil daripada ayat-ayat Al-Quran. Kalau Arab dia kata kasratul isim yadullu ala syarafil musamma. Apabila nama itu banyak menunjukkan kepada kemuliaan dia. Macam tuan-tuan lah, nama kalau nama orang yang ada pangkat tu, nama dia katakan Ali. Kalau Ali tu Datuk Ali. Tengok ada perkataan Datuk, Tan Sri, kan. Apabila ada lakab-lakab yang letak belakang pula Al-Hafiz pula, depan dia Al-Ustaz pula, kan, Al-Qari pula, Al-Muqri pula, kan. Macam-macam nama yang diletakkan, sandaran pada nama itu menunjukkan apa? Menunjukkan nama itu adalah nama yang mempunyai nilai yang tinggi, kemuliaan bagi sesuatu itu. Begitu juga Al-Quran. Okey, dia bawakan dalil yang pertama tadi, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in wa huda, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran menjelaskan tiap sesuatu dan menjadi hidayah dan petunjuk. Itu yang pertama, penamaan kitab Al-Quran. Yang kedua, dia bawakan firman Allah, ma farratna fil kitabi bimin syai'. Tiadalah kami tinggalkan sesuatu pun di dalam kitab Al-Quran ini. Perkataan Al-Kitab. Kalau yang tadi wa nazzalna 'alaika Al-Kitab. Kemudian sehubungan dengan itu Allah menamakan Al-Quran dengan beberapa nama.
antaranya yang utama. Dia banyak nama. So pengarang ni bawa dikatakan antaranya yang pertama. Yang pertama dia ambil sendiri perkataan Al-Quran itu sendiri. Nama yang pertama ialah Al-Quran. Dia bawakan dalil daripada surah Al-Isra ayat yang ke-9. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Memang terus Allah declare terus sesungguhnya ini Quran ini. So nama tu khusus terus. Memang nama Al-Quran memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, iaitu agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amal saleh, bahawa mereka beroleh pahala yang besar. Itu yang pertama, nama Al-Quran. Yang kedua dinamakan dengan Al-Kitab. Al-Quran itu dinamakan dengan Al-Kitab. So dalil dia ambil daripada surah Anbiya ayat yang ke-10. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu wahai Muhammad Al-Kitab. Al-Kitab bila ada alif lam tu dia jadi makrifah. Maksudnya kitab, Al-Kitab, kitab itu, kitab ini, sebuah kitab. Sebuah kitab itu Al-Kitab. Jadi Al-Kitab tu jadi nama khusus, bukan nama umum, nama khusus. Jadi dia ambil ini Al-Kitab ni maksud dia Al-Quran, sebuah kitab. Al-Quran yang mengandungi perkara yang menimbulkan sebutan baik dan kelebihan untuk kamu. Maka mengapa kamu tidak memahaminya dan bersyukur akan nikmat yang besar itu? Surah Anbiya ayat yang ke-10. Kemudian yang ketiga, pengarang dikatakan, dia bawakan sini nama ialah Al-Furqan. Quran juga dikenali sebagai Al-Furqan, nama dia. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Ini memang semua hafalah surah Al-Furqan ayat yang pertama. Maha suci, maha berkat Tuhan yang menurunkan Al-Furqan kepada hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi peringatan dan amaran bagi seluruh penduduk alam. Al-Furqan ni maksud dia yang membezakan, di antara hak dan juga yang batil, disebut Al-Furqan. Kalau Sayyidina Umar Al-Khattab tu disebut sebagai Al-Faruq, kan? Faruq, bismillah. Al-Faruq tu maksudnya kelebihan yang ada pada Sayyidina Umar tu dia boleh membezakan yang mana betul dengan yang mana salah. Disebut sebagai Al-Faruq. Sampai kan ada waktu dan ketikanya Sayyidina Umar Al-Khattab tu kata-kata dia tu lebih tepat daripada pandangan dia, lebih tepat daripada pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu hebatnya Sayyidina Umar. Contohnya dalam peperangan Badar, kan, tawanan Badar tu nak bunuh ke, nak bagi pelepasan ke, tengok kata-kata Umar kata bunuh. Nampak tegas kan, tapi Allah sokong kan kata Umar Al-Khattab. Walaupun betul Abu Bakar kata tak apa, saudara mara kita kan, tapi Umar tu dia terima pandangan dia, Al-Faruq. So Al-Furqan ni dia yang membezakan, maksud dia. Okey, kemudian yang keempat dia bawa oleh pengarang yang menyebutkan bahawa nama Al-Quran itu Al-Dzikr. Sebagaimana firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang menurunkan yang namanya Al-Dzikra. Al-Dzikra tu ada ulama kata nak terjemah Quran boleh, ada ulama menyebutkan sebagai zikir, sebagai peringatan dia, tapi ada ulama tulis Al-Dzikru, digunakan buat tanda Al-Zikru itu aja. Surah Hijr ayat yang ke-9. Kemudian yang kelima, itu yang keempat, yang kelima, pengarang dibawakan nama Al-Quran itu At-Tanzil. Firman Allah, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran, latanzil tu Al-Quran dia bawakan, yang di antara isinya kisah-kisah yang tersebut adalah diturunkan oleh Allah sekalian alam. Tanzilul, latanzilul, yang di antara isinya kisah-kisah yang tersebut. Tanzil yang diturunkan. Tanzil yang diturunkan. Jadi diturunkan apa dia? Al-Quran. Dia ambil perkataan latanzil tu sebagai nama Al-Quran. Surah Syu'ara ayat 192. Okey. Namun begitu, nama Al-Quran dan Al-Kitab lebih... Azan ke? Azan? Nak azan ke? Tak ada. Terus. Boleh terus. Okey.
Kita terus dalam 5 minit kurang lagi kita habiskan tajuk ni. Okey. Namun begitu, nama Al-Quran dan Alkitab lebih popular, lebih glamour, lebih dikenali. Nama kalau Quran ni sebut Al-Quran, Alkitab tu lebih makruf lah, lebih dikenali daripada nama-nama yang lain. Sehubungan itu dinamakan Al-Quran kerana ia dibaca dengan lisan, dan dinamakan Alkitab kerana ia ditulis. So sebab apa dua nama tu nama yang paling besar? Sebab Al-Quran itu kita bahas panjang tadi, benda yang dibaca. Quran tu yang dibaca, masdar kan, yang dibaca, quri'a, makro, kan, yang dibaca. So dia mengambil pendekatan benda yang dibaca, dia sudah lafaz dia. Manakala kalau nama Alkitab juga, rasa kita jarang juga guna Alkitab, tapi kalau sebelah-sebelah Arab ni dia biasalah guna perkataan Alkitab. Kalau gunakan perkataan Alkitab pula, dia memberi maksud bahawa sesuatu yang ditulis. Alkitab tu yang tertulis, kan, yang tertulis, nama Alkitab. Kedua-dua nama ini menunjukkan makna yang sesuai dengan kenyataannya. Justeru penamaan Al-Quran dengan kedua nama ini memberi isyarat ia sepatutnya dipelihara dalam bentuk hafazan dan juga tulisan. Itu saya kata tadi. Pertama dari sudut hafazan, kedua dari sudut tulisan. Pertama, Quran tu memang terpelihara hafazan, ada dalam dada-dada para sahabat, dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita tengok ayat Al-Quran ni, bila kita baca Quran tu dia katakan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu. Mana ayat dia tadi? Dia ambil sini muka surat 6 tu dia kata, sebelum ayat tu ada ayat dia, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Kamu wahai Muhammad, jangan lidah itu kalut, laju, sebut dengan laju. La tuharrik bihi lisanaka, jangan kamu lajukan lidah kamu, lita'jala bih, kerana kamu terkejar-kejar untuk baca Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Allah Ta'ala kata, kami sebenarnya yang bacakan kepada engkau, kami kumpul dan kami bacakan kepada engkau. Apabila kami bacakan kepada engkau wahai Muhammad, kamu ikut bacaan itu. Itu kaedah baca Al-Quran. Kita nak baca ke, kita nak menghafal Al-Quran ke, ada la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kita baca dalam keadaan yang laju. Baca tu ikut dia punya hukum-hukum tajwid dia. Panjang kena panjang, yang pendek kena pendek. Jangan kejar-kejar nak banyak baca tu. Ada juga ulama dia bahas nak baca banyak ataupun baca sikit, ambil dia punya pentafsiran. Itu lain pula perbahasan dia. Tapi dari sudut bacaan, ulama kata la tuharrik bih, jangan kita baca dalam keadaan tergesa-gesa. Kalau tuan-tuan jadi imam ke, ngajar orang ngaji ke, jangan tergesa-gesa, relax, bacaan yang tenang, supaya bacaan yang paling baik ialah bacaan yang kita mentadabbur makna-makna Al-Quran itu yang paling baik. Ibnu Abbas dia pesan, Ibnu Abbas ni, Abdullah bin Abbas ni, ada orang yang banyak juga mengambil bacaan Al-Quran. Sayyidina Osman juga, apabila mereka ni mengajarkan golongan tabi'in tentang Al-Quran, tabi'in meriwayatkan, dia katakan ta'allamna al-Quran wal ilma jami'an. Para tabi'in ni bila dia menceritakan bagaimana mereka ni belajar Al-Quran daripada para sahabat, bagaimana cara dia belajar, tabi'in dia kata ta'allamna al-Quran wal ilma jami'an. Kami belajar Al-Quran itu dia sekali dengan ilmu, bukan setakat kita belajar baca je, tetapi kita belajar ilmu dia sekali jalan. Maksudnya dia faham Al-Quran itu, boleh baca, kemudian dia tahu isi konten dia. Ta'allamnal Quran wal ilma jami'an. Sahabat dia kata macam tu yang kami belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan kita mula belajar ngaji tu kan, belajar betul lah, ialah kita satu tak kerti bahasa Arab, kenal huruf Arab tak kenal, belajar alif bata dulu, belajar iqra dulu, lepas tu belajar baca kan. Baru baca semua, nak betulkan tajwid kan, lepas tajwid baru nak melancar, lepas tu baru nak ingat-ingat apa sikit-sikit. Jauh kita dengan nak faham Quran tu. So approach kita, pendekatan kita, dia tidak sama dengan pendekatan para sahabat.
Sebab itu bila problem kita, bila kita belajar Quran sampai dah berumur ni pun tak faham-faham juga. Method kita belajar tu dia tak berapa kena. Sebenarnya method yang tepat sebagaimana para sahabat, kita tahulah sahabat ni memang orang Arab kan, dia memang faham bahasa Arab kan, maksudnya secara general kita boleh katakan bahasa dia faham lah kan. Tapi itu manhaj yang dia ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kalau kita baca Quran ni, yang paling baik kita baca dan kita faham, at least paling kurang kita faham makna dia. Kalau tuan-tuan ada kelas tajwid ke, ada belajar tentang Quran atau nak ngajar budak-budak ke, kita belajar, kalau belajar tajwid je lah, belajar sebut paling kurang terjemahan tu kena ada slate kan, dengan terjemahan. Baru orang belajar tu bukan setakat dia baca je, dia dapat lafaz saja, tapi dia ada makna dia. Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata kami, dia kata apabila, dia kata bukan kami, dia kata aku ketika mana aku mengambil bacaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan ambil 10 ayat, kata Abdullah bin Umar. Dia kata aku akan jumpa Nabi, ambil wahyu daripada Nabi, ambil ayat Quran, aku akan ambil 10 ayat, 1 ayat, 2 ayat sampai 10 ayat, berhenti. Cukup dah ya Rasulullah. Balik dia nak faham dulu, dia nak amal, dapat dia ingat betul-betul, sebab dia hafal terus, dia kata ingat betul, baru dia akan ambil ayat yang lain. Tu para sahabat, 10 ayat. Kalau kita tengok, kalau tuan-tuan tengok mushaf, manuskrip Quran yang lama-lama, yang dululah zaman sahabat tu adalah dia, kalau kita search dekat Google tu sangat senang ada pakcik Google, ada makcik Google, ada haji Google, ada cari di situ manuskrip yang awal, dia setiap 5 ayat tu dia akan ada 3 titik. Dia tak ada sekarang Quran kita ada nombor, ada macam-macam dah. Lama dulu tak ada, dia pergi 5 ayat jadi 3 titik. Habis 1 ayat tak ada pun tanda wakaf situ, tak ada tanda. Habis 1 ayat sambung terus, sambung. Habis 5 ayat dari 3 titik. Ada 3 titik. Itu mushaf yang awal tu. Kemudian ada yang 10. Mushaf yang awal zaman sahabat tu ada 10 ayat 1 tanda, 10 ayat 1 tanda, 10 ayat 1 tanda kan. Sebab itu ada sahabat dia ambil 5 ayat, ada ambil 10 ayat sahabat. Cuma zaman sekarang ni dah macam-macam lah. Yang nombor tu, yang bulat tu pun baru. Kalau tuan-tuan, saya rasa zaman tuan-tuan ngaji umur zaman 80-an, saya ngaji dulu masa kecil-kecil 80-an dulu pun tak ada lagi nombor ayat. Tak ada, dia hanya ada dekat wakaf tu pun, Quran lama kan, Quran lama tu dia hanya ada bulat aja, macam huruf love kan, macam huruf love kan. Mana ada nombor? Tak ada. Surah Fatihah 7 ayat tak ada, dia ada love je, love. Tak ada Bismillahirrahmanirrahim, ada macam love dia buat. Tak ada nombor ni dekat 90-an tu baru ulama letak. Sebab perbahasan dia tu dia disiplin ilmu, orang bincang tentang ilmu fawasil. Ilmu fawasil ni ilmu nak bilang ayat-ayat Quran tu bukan senang nak bilang, bukan main senang kita tanda kan. Kalau Fatihah tu siratal ladzina an'amta alaihim, ada ulama maki, dia kat situ dia tanda wakaf dia nak bilang tu. Ada pula disiplin ilmu dia. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi baca Quran, para sahabat ni bila dia semayang tu tangan dia akan kira. Nabi dia baca berhenti, dia kira 1 2 3 4. Sahabat tu disiplin ilmu Al-Quran punya detail dia sampai macam tu. Jadi ada sahabat yang kira ni cukup 30 ayat. Sebab hadis Nabi disebut ada dalam Quran ni ada satu surah yang 30 ayat, kelebihan dia begini kan. So sahabat dia kira. Dan berbeza tempat tu. Jadi satu disiplin ilmu fawasil. Ada sahabat yang diambil Nabi bila dia baca siratal ladzina an'amta alaihim, Nabi berhenti. Dia tanda situ. Ni ada tanda berhenti rupanya. Kemudian ketika lain pula, sahabat lain pula dengar Nabi baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi 1 ayat. So berbeza tanda wakaf. Tanda wakaf tu. Tapi kalau macam bacaan kita, ialah bacaan kita ambil dari sudut penandaan wakaf ibtidak tu, kita berpegang kepada ulama kufi. Ulama kufi, ulama belah-belah Kufah sanalah, dari sudut pengiraan ayat dia tu. Tanda tu pula kita ambil sebelah kufi lah. Jadi siratal ladzina terus jadi 1 ayat. Kalau tuan-tuan pergi sebelah-sebelah ulama-ulama yang mengambil siratal ladzina an'amta alaihim, ada situ tanda waqaf. Cuma kita ni bermazhab Syafi'i. Bagi Imam Asy-Syafi'i, ayat yang 7 tu
ikut mazhab Syafi'i, sunat dia baca satu ayat lah, satu ayat penuh. Itu yang terbaik dalam mazhab Syafi'i. Tapi di sudut dalam kalangan qurra dia tak ada masalah, sebab situ memang ada tanda waqaf. Siratal ladzina an'amta alaihim, memang ada tanda waqaf tu, boleh berhenti kat situ, tak salah. Dalam kalangan qurra banyak riwayat. Cuma sudut fiqh kalau Imam Syafi'i, satu ayat tu yang terbaik. Kalau tuan-tuan nafas panjang, okey, terus itu yang terbaik. Kalau nafas pendek, boleh aja siratal ladzina an'amta alaihim. Itu pun ulama bahaskan, kalau nak waqaf kat situ, dia wakaf hasan ke, ada beberapa jenis lah, nak ulang balik ambil ke, ada beberapa perbahasan dia ilmu tajwid itu. Sebab wakaf dekat situ dia bukan hanya melibatkan wakaf di tengah ayat, tapi dia adalah wakaf ru'usul ayat. Ru'usul ayat tu ialah kepala ayat, memang berhenti situ. Sebab ada riwayat yang mereka ambil daripada Nabi SAW, Nabi wakaf dekat situ. Saya sebutkan ada ulama pada Kufahnya, pada Basrahnya, ulama daripada Makki, Madani. Mereka ni berbeza cara mengira ayat-ayat Al-Quran, yang mana setiap bacaan itu diambil mutawatir daripada Nabi SAW. Bukan setakat dia ambil bacaan itu mutawatir, dari sudut tanda wakaf tu pun dikira mutawatir. So ulama bahas tu, dia detail perbahasan dia kat situ. Okey, kita habiskan ni sikit lagi. Okey, justru penamaan Al-Quran yang kedua nama ini memberi isyarat ia sepatutnya dipelihara dalam bentuk hafazan dan juga tulisan. Hal ini tidak lain untuk mewujudkan janji Allah yang menjamin terpeliharanya Al-Quran, sebagaimana firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. So ayat ni kita dah baca ayat 9 surah Hijr. Oleh itu Al-Quran tidak mengalami penyimpangan, perubahan dan terputus sanad sebagaimana yang berlaku dalam kitab-kitab terdahulu. Penjagaan ini antaranya menjelaskan bahawa kitab-kitab samawi lain diturunkan hanya untuk waktu tertentu. So kalau kita tengok Quran itu sanad dia yang kira lah. Sebut nama Quran ni, orang baca dia mutawatir, semua orang tahu. Macam orang sebut Quran tu, macam kita sini sebut Meru lah, semua orang tahu. Cuma kita nak siapa yang pertama yang nulis perkataan Meru tu, bila ulama nak tulis tu kan, nak cek balik siapa yang beri nama Meru tu. Tapi semua orang tahu, sahabat tahu Quran tu mutawatir, semua baca, sahabat pun ramai, boleh katakan semuanya hafal ayat-ayat Al-Quran dari sudut hafalan. Cuma dari sudut tulisan memang tak banyak. Sahabat-sahabat ni masing-masing dia ada mashaf masing-masing dari sudut tulisan. Sebab zaman itu bukan zaman yang mereka ni pandai menulis, hanya sebahagian aja yang tulis. Dan kutabul wahyu pun, penulis wahyu tu tidak ramai. Dan Quran ini dia diturunkan untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Berbeza dengan kitab Taurat, Zabur, Injil, yang mana kitab-kitab itu dia hanya untuk kabilah tertentu, bani tertentu, suku kaum tertentu. Ini untuk Bani Israel, ini untuk kaum ini. Sama ada Quran, kitab itu kemudian ataupun dalam bentuk sahifah. Ada juga yang sebut suhuf Ibrahim wa Musa, dalam bentuk suhuf. Suhuf ni helaian-helaian bentuk begitu. Dan Quran itu turun munazzal, sikit kan. Berbeza dengan kitab-kitab yang sebelumnya, turun terus seketul terus semua sekali. So dia ada beberapa perbezaan. Jadi saya rasa kita berhenti kat situ dulu. So kita dah habis tajuk yang membicarakan tentang ya, sila waktu diturunkan dalam bahasa Arab ataupun Fusha, bahasa zaman Rasulullah. Quran ini diturunkan dalam bentuk bacaan yang fusah yang kita baca. Umum saya kata itu. Maksudnya bacaan yang diajarkan begitu diturunkan. Nabi SAW bercakap pun bahasa fusah. Nabi tak cakap bahasa Ami. Okey. Kemudian yang kedua, tetapi namun demikian, Arab ni dia banyak suku kaum. Sebab itu dalam bacaan Al-Quran dia ada disebut sebagai ilmu qiraat. Dia ada lahjah-lahjah. Disebut sebagai lahjah ataupun dialek.
Berbeza-beza dialek. Satu aspek lah, dia banyak aspek kat situ. Ulama sebut sampai 40 aspek ada kat situ. Umum bahasa yang Nabi cakap, bukan nak cakap Quran, Nabi cakap standard biasa. Nabi menggunakan bahasa yang fushah. Lahjahnya lahjah Quraisy. Okey, satu Quran turun oleh Jibril sampai kepada Nabi membaca dengan lahjah Quraisy. Jadi lahjah Quraisy tu ada lahjah yang fushah sebutan dia. Kemudian ada lahjah yang lain, dialek yang lain. Dari segi fikih madi mudarik aman semua dah cukup. Ya, cukup. Ada kekurangan ulama-ulama pada selepas zaman itu. Contoh ulama Nahdlatul Saraf, Mi'rab, Subawish dan juga Syekh Mudia. Mereka tu memperbetulkan semula kekurangan Dia Quran ini dia mukjizat. Dalam salah satu ta'rif Al-Quran, ulama letakkan i'jaz. Jadi kitab mukjizat, sebagai kitab mukjizat. Bila turunnya Al-Quran, zaman Arab jahiliyah ni, dia zaman yang Arab ni kuat bersyair, bersajak, berpantun, berpuisi. Itu Arab jahiliyah. Jadi mereka ni ada banyak sahifah-sahifah yang dilekatkan pada Kaabah dengan bahasa Arab syairnya, dengan bahasa-bahasanya. Apabila datang turunnya Al-Quran, Quran ni sifat dia mukjizat. Itu ta'rif Al-Quran sebagai mukjizat. Mukjizat dia turun, dia melemahkan. Yang mana Arab ini pada ketika itu dia mempunyai bahasa yang cukup tinggi dari sudut bahasa nahwu, sorof, dia semua benda lah. Memang hebat. Tetapi apabila turunnya Al-Quran ini, dia melemahkan tulisan-tulisan prosa, nahwu semua. Mana yang pakar-pakar ni, pakar zaman jahiliah ni, pakar zaman jahiliah berdengar Quran turun tu, dia kata aku nak beat Muhammad ni, pergi jumpa, jumpa. Contohnya macam Abu Sufyan, Abu Jahal pergi rumah Nabi dengar malam-malam. Zaman tu tak ada lampu, malam dengar Quran tu. Ini kita walaupun pakar bahasa semua, ini bukan bahasa biasa, sebab dia sifat dia i'jaz, mukjiz, dia melemahkan. Begitu ada seorang pakar bahasa daripada Yaman, konon dia nak pergi lawan Nabi lah. Hebat, datang jumpa Nabi, turun Mekah, lalas dia beriman. Start pada kafir, dia kata Nabi ni orang gila, macam-macam lah dia kata kan. Jadi ulama-ulama yang hebat ni tadi, Arab jahiliah, jangan cerita selepas dia, zaman tabi'in, tabi'in si bawah tu, itu kacang semua, tak ada apa dah. Ni zaman Nabi ni, sahabat yang hebat-hebat ni, mereka belajar nahwu daripada Al-Quran. Bukan dia guna nahwu yang ada, yang dia buat tu, yang itu tak terpakai. Datangnya Al-Quran itu, Quran itu membetulkan nahwu-nahwu mereka, grammarnya, takdim, takhirnya. Quran itu sumber yang utama, sumber yang prima. Bukan maksudnya ulama-ulama tu dia kata ini salah ni, ini salah ni. Siapa yang ada pendekatan itu adalah pendekatan orientalis. Orientalis dia buat pendekatan itu. Dia dah tak bererti bahasa Arab, belajar bahasa Arab 2-3 tahun baru reti fi'il madhi mudhari', 2-3 betul, betul kata ini tak betul lah. Arab dulu Nabi Allah cabar orang yang hebat-hebat tu datang buat satu surah tak boleh, buat satu ayat tak boleh kan. Mari surah Al-Fil, Mal-Fil kan, cerita tentang Difda, kata lah kan. Lepas itu mari Musailamah Al-Kadzab buat surah-surah palsu, semua nak beat Quran tak boleh. Dia sudah makna susunannya tak boleh. Quran itu dia mukjizat, sumber yang paling tinggi. Dan ulama-ulama nahwu, sarah semua ni berkiblatkan kepada Al-Quran sebagai kaedah. Nak belajar nahwu, tengok nahwu pada Quran, itu yang paling tepat. Tak ada pula dia kata Quran ni nahwu tak. Itu kalam orientalis. Dah banyak tulisan sebenarnya yang ulama ada beberapa ulama kemudian zaman Nabi. Kalau kita tengok zaman sahabat, zaman tabi'in, tak ada yang zaman tu orang Arab. Quran tu bahasa Arab, turun kita ambil secara umum, turun bahasa Arab, orang Arab tak ada siapa boleh beat. Ada kita tengok sahabat, orang kafir Quraisy pada ketika itu, orang musyrik itu, ini salah Quran nahwu, tak. Mereka boleh kata apa yang dia kata kepada Nabi? Nabi gila, Nabi ni ada kawan dengan syaitan.
Dia tak boleh beat dari sudut nahu ke, saraf ke, susunan ke, bahasa ke, syair ke, ketinggian bahasa. Tak, Nabi ni orang gila. Sebab dia orang tak boleh nak beat dari sudut ketinggian bahasanya, kehebatannya. Itu yang pakar-pakar zaman tu. Mari yang kemudian ni baru nak macam nak memandai-mandai kan. Ada sebahagian ulama luar tu yang dia komen, memberi komentar, tapi dia sekadar gitulah, tak boleh nak beat. Orang yang hebat turun Quran pada zaman itu pun tak berani nak cakap. Hanya lalai dia boleh kata Muhammad gila je. Orang kalah kan, kita kalau macam main-main tiba-tiba kalah, budak-budak main kalah, lalai dia ejek gitu kan. Itulah perangai Arab jahiliah. Bila dia kalah dengan Quran, dia ejek-ejek itu, Nabi gila tu gini, sebab dia tak boleh nak lawan. Tu kehebatan sudut bahasa. Itu satu aspek tadi. Kemudian yang saya nak cakap tadi, aspek sudut lahjah. Kalau mari orang Kelantan, contohlah kita, mari orang Kelantan, maka Nabi akan ajar ikut lahjah Kelantan. Mari orang Kedah, Nabi ajar ikut lahjah Kedah. Maka dia berbeza-beza. Maka lahirlah wajah-wajah bacaannya yang berbeza. Sebab itu Okey, saya ke situ untuk malam ni. Ada soalan lain? Dia belakang, sila. Okey, hadis kursi ni dia makna daripada Allah, tapi lafaz dia daripada lafaz Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak terikat dengan Al-Quran. Dia termasuk dalam bahagian hadis. Sebab hadis kursi dia tak terikat. Dia suruh tajwid ke, dia suruh tak ada. Dia tak terikat. Itu hadis kursi. Sila. Mutawatir. Mutawatir ni okey. Mutawatir ni saya boleh terang, kita buat mutawatir ni nak terang 2 jam baru selesai. Sebab mutawatir ni dia ada beberapa bahagian. Mutawatir ni kalau tuan-tuan sebut, biasa orang sebut hadis kan. Hadis mutawatir secara umum diriwayatkan daripada sejumlah orang yang ramai, kemudian diterima oleh sejumlah orang yang ramai beberapa generasi, yang mana mereka ini mustahil menipu. Itu maksudmu mutawatir secara umum begitu. Itu dalam hadis. Dalam hadis begitu disebut. Tetapi dalam Quran ni diambil konteks itu, kemudian ada beberapa pembahagian mutawatir yang disebutkan. Sebab mutawatir itu ulama dia melihat dari sudut riwayat yang diambil itu. Quran ini maksudnya mutawatir contoh saya sebut Meru lah. Meru ni ada orang confuse tak Meru? Tak ada. Kita sini Meru orang tahu. Masjid Asy-Syarif semua tahu. Maksudnya mutawatir. Sebut Masjid Asy-Syarif, ada tak orang kata Masjid Asy-Syarif tu terletak dekat Jalan Kasban? Tak ada. Kan? Maksudnya benda yang diketahui secara umum, itu mutawatir. Cuma apabila nak dinakalkan bacaan itu, bila nak diambil bacaan itu ditulis dalam bentuk mutawatir, itu jadi perbahasan para ulama. Kalau dari sudut hadis, dia akan tengoklah martabat siapa yang bawa bacaan ini, ada level-level dia. Kalau dari sudut Quran, ulama pecah pula kepada beberapa bahagian. Mutawatir itu yang diriwayatkan daripada satu generasi kepada generasi yang lain, ada yang 5 orang, ada yang mengatakan 10 orang, ada kata 15 orang, pembahagian dia. Kemudian mutawatir tu ada yang menyebutkan apabila diambil daripada Nabi SAW, betul diambil daripada Nabi, maka itu automatik jadi mutawatir. Orang tak petikai dah. Kalau sahabat ambil daripada Nabi, dia kata mutawatir dah. Sebab nak jadikan dia mutawatir dari sudut Quran ni, saya kata Quran ni dia ada 3 syarat. Satu, dia kata kullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana li rasmi ihtimalan yahwi sahasana dan huwa al-Qur'anu fa hadhihi salasu al-arkan. Al-Imam Ibn Jazari dia kata ada 3. Dari sudut bahasa Arab dia, dari sudut tulisan dia bertepatan dengan mushaf Utsmani, kemudian dari sudut sanad dia sah. 3 tu, ada 3 benda ni baru istilah dia mutawatir. Tu kita bahas tajuk lain nantilah, kita ambil tu bincang tentang kemutawatiran Al-Quran tu dari sudut ulama Al-Quran. Jangan tengok ulama hadis kan dia pergi corner ikut lain pula. Hadis ulama Al-Quran tu kita cari tajuk. Tapi umumnya begitu.
sejumlah orang riwayat daripada sejumlah yang lain, ramai dia orang ni mustahil menipu. Itu umum dia begitu kan. Okey, saya rasa itu untuk hari ini, insya-Allah kita sambung pengajian kita bulan depan insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.